Hello semua. Hai. Kawan-kawan, cuba teka di mana kita berada sekarang. Ya betul, kita sekarang berada di ladang Pak Atan. Betul lah Aunty Joji. Macam-macam kan haiwan yang ada di ladang Pak Atan ni. Bila pula ada banyak anak ayam ni? Kalau nak tahu daripada mana datangnya haiwan-haiwan ini, mari kita belajar bersama Cikgu Popo. Hai semua, bertemu lagi dengan Cikgu Popo. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk haiwan. Pada akhir sesi pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat menyatakan cara haiwan membiak, mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakannya, menjelaskan dengan contoh haiwan bertelur banyak dan sedikit, menjelaskan dengan contoh haiwan beranak banyak dan sedikit, merekod perubahan tumbesaran haiwan dengan memerhati kitaran hidup haiwan, dan menjelaskan dengan contoh anak haiwan yang menyerupai induk dan tidak menyerupai induk. Haiwan tidak akan dapat hidup selama-lamanya. Haiwan akan mati juga satu hari nanti. Dan ia perlu diganti dengan generasi baharu. Oleh itu, haiwan perlu membiak untuk mengekalkan zuriatnya, menambah bilangan spesies dan juga untuk mengelak daripada kepupusan. Bagaimana ya haiwan boleh membiak? Haiwan membiak melalui dua cara, iaitu melahirkan anak dan juga bertelur. Baiklah semua, sekarang Cikgu Popo berada di kawasan hutan belantara. Wah, ada banyaklah haiwan di dalam hutan ini. Mari kita kenal pasti bagaimanakah haiwan-haiwan ini membiak. Ular bertelur. Rusa melahirkan anak. Rama-rama bertelur. Harimau melahirkan anak. Buaya pula bertelur. Kuda belang melahirkan anak. Katak bertelur. Monyet pula melahirkan anak. Dan burung bertelur. Sekarang kita lihat pula contoh haiwan-haiwan yang berada di ladang Pak Atan. Bagaimana pula ya haiwan-haiwan ini membiak? Mari kita lihat. Ayam bertelur. Lembu pula melahirkan anak. Itik bertelur. Dan kambing pula melahirkan anak.
masa untuk aktiviti. Sebelum ini, kamu telah pelajari ada haiwan yang bertelur, ada juga haiwan yang melahirkan anak. Baiklah, sekarang mari kita kelaskan haiwan-haiwan ini berdasarkan cara pembiakannya. Diberi labah-labah, gajah, semut, singa, kumbang, gorila, cicak dan panda. Bagaimana ya kita boleh kelaskan haiwan-haiwan ini? Mari bantu Cikgu Popo. Mari kita kelaskan haiwan yang melahirkan anak terlebih dahulu dan kemudian barulah haiwan yang bertelur. Gajah, singa, gorila dan juga panda adalah haiwan yang boleh melahirkan anak. Manakala labah-labah, kumbang, semut dan juga cicak adalah haiwan yang bertelur. Wah, pandainya kamu semua. Tahniah. Bertelur sedikit, bertelur banyak. Perhatikan gambar haiwan-haiwan ini. Haiwan-haiwan ini menghasilkan bilangan telur yang tidak sama banyak. Ada haiwan yang bertelur sedikit dan ada haiwan yang bertelur banyak. Burung, penguin dan itik adalah contoh haiwan yang bertelur sedikit. Semut, ikan dan katak pula merupakan contoh haiwan yang bertelur banyak. Apakah yang dapat kamu nyatakan tentang bilangan telur haiwan-haiwan ini pula? Haiwan manakah yang bertelur banyak dan bertelur sedikit? Bincangkan jawapan kamu dengan rakan di kelas. Telur haiwan boleh menjadi makanan kepada haiwan lain. Oleh itu, haiwan yang bertelur perlulah menjaga dan melindungi telurnya daripada dimakan oleh haiwan lain. Burung membuat sarang di atas dahan pokok. Telur burung dapat dilindungi daripada dimakan oleh haiwan lain yang berada di bawah pokok. Bagaimanakah pula penyu melindungi telurnya? Bincangkan jawapan kamu dan kongsikannya bersama dengan rakan di kelas. Beranak sedikit, beranak banyak. Perhatikan pula gambar haiwan-haiwan ini. Haiwan yang melahirkan anak mempunyai bilangan anak yang tidak sama banyak. Ada haiwan yang melahirkan anak sedikit dan ada juga yang melahirkan anak yang banyak. Tenggiling dan ikan lumba-lumba adalah contoh haiwan yang melahirkan anak yang sedikit, manakala kucing dan arnab pula melahirkan anak yang banyak. Apakah yang dapat kamu nyatakan tentang bilangan anak haiwan-haiwan yang ditunjukkan ini? Bincangkan jawapan kamu dengan rakan di kelas. Haiwan yang melahirkan anak menjaga dan menyusukan anak-anaknya yang baru lahir.
Kucing melahirkan anak-anaknya di tempat yang tersorok dan sukar untuk diketahui. Anak-anak kucing akan selamat daripada gangguan musuh. Bagaimanakah pula gajah melindungi anaknya? Bincangkan jawapan kamu dan kongsikannya bersama dengan rakan di kelas. Haiwan yang bertelur akan mengalami perubahan tumbesaran dari peringkat telur hingga dewasa. Peringkat perubahan ini berlaku dalam kitar hidup haiwan. Mari kita lihat bagaimanakah tumbesaran seekor katak boleh terjadi. Kitaran hidup katak bermula dengan katak bertelur di dalam air. Setiap telur yang menetas menjadi berudu. Berudu berenang di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Berudu mempunyai ekor. Apabila berudu membesar menjadi katak, ekornya akan hilang. Berudu membesar menjadi anak katak dan anak katak kemudiannya membesar menjadi katak dewasa. Bagaimanakah pula kitaran hidup bagi haiwan yang melahirkan anak? Mari kita lihat. Berikut merupakan kitaran hidup bagi seekor lembu. Lembu dewasa betina melahirkan anaknya. Anak lembu yang baru lahir akan membesar menjadi anak lembu. Anak lembu kemudiannya membesar menjadi lembu dewasa. Didapati bahawa tiada perbezaan ketara yang berlaku antara perubahan dari satu tahap ke tahap yang lain dalam kitaran hidup haiwan yang melahirkan anak. Diberi telur, kupu-kupu, pupa dan lava. Berdasarkan gambar rajah yang diberi ini, bina satu kitaran hidup bagi seekor kupu-kupu. Bincangkan jawapan kamu dan kongsikannya bersama dengan rakan di kelas. Kami serupa, kami berbeza. Pada peringkat kitar hidup yang berbeza, haiwan mengalami penambahan saiz dan rupa. Terdapat anak haiwan yang menyerupai induknya dan ada juga yang berbeza dengan induknya. Berikut merupakan contoh anak haiwan yang menyerupai induknya. Kebanyakan anak haiwan serupa dengan induknya dan hanya berbeza dari segi saiz. Rupa diwarisi dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Berikut pula merupakan contoh anak haiwan yang tidak menyerupai induknya. Pada mulanya, anak yang menetas daripada telur tidak menyerupai induknya. Sementara anak haiwan semakin membesar, mereka akan mengalami beberapa perubahan. Apabila mereka menjadi dewasa, mereka akan menyerupai induknya. Terima kasih semua. Selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk haiwan. Cikgu Popo harapkan agar anak-anak beroleh manfaat daripada video pembelajaran ini. Di ruang deskripsi ada cikgu sertakan link kuis untuk anak-anak cuba. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe agar anak-anak boleh terus mengikuti kelas bersama dengan Cikgu Popo. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.